Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Umar Abdul Aziz yang dianggap sebagai khalifah yang kelima pernah menyatakan bahawa sekiranya ada seekor kambing yang meninggal di sebuah gurun sekalipun, aku akan berasa bertanggungjawab di atas kematian kambing itu. Inilah nilai kepertanggungjawaban yang ditunjukkan oleh seorang khalifah di dalam pemerintahan sesebuah negara. Dan para penonton yang saya hormati sekalian, dalam negara kita Malaysia, alhamdulillah, ada banyak perkara yang baik telah dibawa oleh pemerintah, dan ada juga di sana yang perlu diperbaiki, yang akan ditegur dan dikritik bersama-sama, of course dengan penuh rasa hormat, insya-Allah. Para penonton yang saya hormati sekalian, di antara perkara yang akan kita bincangkan, akan kita bicarakan di pentas bicara pada hari ini adalah persoalan pengangkutan awam darat. Baik, untuk kita mengupas tajuk ini, saya kira tidak lain dan tidak bukan, saya perkenalkan panel kita yang kita jemput khas, seorang yang cukup mempunyai lekas standby bagi membicarakan tajuk ini. Saya perkenalkan Tan Sri Datuk Seri Syed Hamid Albar yang merupakan pengerusi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. Assalamualaikum Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke pentas bicara. Terima kasih banyak. Dan kami ucap terima kasih di tengah kesibukan tapi sudi juga bersama kami. Saya terima kasih kerana mengundang saya untuk turut serta dalam program ini. Baik Tan Sri, alhamdulillah. Baik, kita akan berbicara tentang kemudahan rakyat. Apa kata SPAD? Dan sebelum kita pergi lebih jauh dalam soal pengangkutan awam darat ini, saya teringat ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Stephen R. Covey tentang 7 Habits of Highly Effective People. Beliau menyebut di antara perkara paling penting sebelum berbicara soal habit adalah soal paradigm shift ataupun anjakan paradigma, soalan sikap, persoalan bagaimana kita mengurus diri. Tambahan pula dalam soal pengangkutan awam, kita mahu supaya ianya setaraf dengan teknologi dunia, dengan perkembangan terkini. Komentar Sri dalam soal ini sebagai mukadimah. Terima kasih. Sebagai mukadimah, dia adalah satu mukadimah yang berat. Tapi walau bagaimanapun pada pandangan saya, tabiat atau fi'il ni adalah sesuatu yang akan mewarna atau mencorakkan bangsa tamadun dia, dan budaya dia yang akan membawa dia kepada kemajuan ataupun kemunduran. Sebab itu dia menjadi satu perkara yang penting. Apabila kita bergerak kepada satu alaf atau satu alam, kita boleh dapat membuat anjakan paradigma atau paradigm shift. Paradigm shift ni banyak negara kita yang kini sedang bergerak pantas untuk menjadi negara maju. Sudah tentu kita tidak boleh tinggal di takuk yang lama, di tahap yang lama. Kita punya pemikiran kita, cara kita bertindak, cara pengangkutan awam darat hendak dirancang bagi manfaat rakyat jelata. Pasal dulu kita fikirkan buat pembangunan, tapi dalam pembangunan itu kita tidak rancang kegunaan pengangkutan awam. Jadi akhirnya dia ada disconnectnya. Bila ada disconnect, sekarang alhamdulillah kerajaan memutuskan untuk menubuhkan SPAD ni. Jadi kita cuba sekarang saling hubungkan segala perkara yang melibatkan pembangunan dan pengangkutan awam darat supaya memberikan kemudahan kepada rakyat jelata. Dan apabila Tan Sri menyebut soal SPAD, S comes for Suruhanjaya. Saya kira apabila ia menjadi sebuah Suruhanjaya yang dahulunya sebuah lembaga. Ya, bukan lembaga yang kita maksudkan lembaga pengangkutan. Lembaga pengangkutan. Dan sekarang ini menjadi lembaga Suruhanjaya Pengangkutan. Apa beza daripada lembaga kepada Suruhanjaya? Adakah di sana wujudnya satu jurisdiction lebih besar? Dia macam ni, mula-mula kita lembaga pelesenan keinderaan perdagangan, LPKP. So LPKP, dan tujuan dan matlamatnya ialah untuk melesenkan keenderaan-keenderaan perdagangan supaya dia dapat dirancang dari segi pelesenannya, jumlahnya. Jadi dia mau dilihat sebagai kuantitatif punya aras tanda. Sekarang kita nak adunkan di antara kuantitatif, supply and demand tu kepada kualitatif, supaya ada mutunya, ada perancangannya. Sebab itu dia dijadikan lebih besar. Jadi sebagai authority, sebagai pengawal selia, sebagai perancang, untuk kita menentukan bahawa apa juga perkara yang melibatkan pengangkutan awam, dia ada perancangannya. Dia bukan ad hoc, bukan terjadi
sebagai pemikiran kemudian, tetapi dirancang daripada awal lagi supaya memberikan kemudahan kepada rakyat jelata. Itu jadi dia punya bidang tu bukan lagi lembaga lesen. Dia Suruhanjaya. Bukan sekadar bagi lesen semata-mata. Bukan. Dia authority untuk menasihati kerajaan, untuk menentukan kita punya ini adalah tertumpu dari ada satu badan yang menumpukan kepada soal pengangkutan awam darat. Jadi kita jaga apa on the road, anything on the road, kita akan jaga dan memantau, melihat bagaimana supaya ia terselaras, dia baik dan dapat memenuhi kehendak dan cita rasa rakyat. Justru apabila tidak ada lagi LPKP, Tan Sri, ada soalan dari penonton yang mereka bila melihat bas di belakang kan ada kata, sekiranya anda ada pendapat tentang saya memandu, sila hubungi nombor sekian merujuk kepada LPKP. Adakah ia masih lagi berkuat kuasa ataupun sudah lapse? Ini saya sendiri pun kadang keliru. Pasal kita dah ditubuhkan 3 tahun. Tapi masih ada lagi LPKP. Ini soalnya ialah bila Puspakom membuat pemeriksaan, mereka akan diperlukan untuk menukar dia punya tu. Tidak, orang ni operator ni dia tak tukar. Jadi sekarang kita mula memantau supaya mereka tukar. Tidak keliru. Pasal kalau orang telefon nombor tu, dia tak dapat. Saya dapat seorang melalui tweet marah dengan kita. Ya, memang ada pun yang Hamun pun ada yang mengatakan macam mana dia ni tak diangkat, tak ni. Sebenarnya dia sudah telefon ke nombor yang tidak lagi sepatutnya dia telefon. Kalau dia mengikuti kita punya website, dia akan mengetahui bahawa sudah ada perubahan. Tapi sekarang lebih banyak kita terus membuat pemantauan untuk menukar supaya tidak mengelirukan rakyat. Ada substitute ke kepada nombor tersebut? Nombor tu saya tak, dia nombornya SPAD. Dia saya fikir 1-800-72-7233 ke apa? Boleh rujuk pada website. 2733. Dan boleh rujuk pada website SPAD. Boleh rujuk pada website kita macam-macam cerita dia keluar, SPAD News dan macam-macam aktiviti-aktiviti kita sampai termasuk kita nak dapat maklum balas berkenaan plan induk kita pun dalam tu. Apa-apa plan pun kita buat, pasal kita ni satu organisasi, kita menganggap kita berkhidmat untuk rakyat. Kita tidak holder. Our biggest stakeholder adalah orang ramai, orang awam. Jadi kita bukan semua kita tahu. Biar kita dapat daripada mereka yang mengetahui, mereka yang mengguna. Jadi kita pengguna mustahak, operator mustahak. Kita tak boleh duduk supaya SPAD, ini saya ni Suruhanjaya, maka saya memberi perintah. Menyuruh orang. Menyuruh, memerintah, mengarah. Saya fikir cara begitu tak tepatlah dalam sekarang. Kita mesti ada dia punya syuranya, mesyuarahnya, dapat pandangan orang. Dan kita ikut apa yang Saidina Ali sentiasa anjurkan, supaya kita satu kepala tu tak cukup. Walaupun macam mana kita pandai, 2, 3 lebih baik. Lagi lebih baik kita berunding. Berjemaah itu lebih baik mendatangkan banyak manfaat. Kita pergi kepada isu yang lebih hangat diperkatakan sekarang. Apabila menjelang 2 minggu, kurang 2 minggu kita bakal masuk Ramadan. Dan sudah pasti akan timbul persoalan untuk balik kampung. Dan bolehkah Tan Sri berkongsi sedikit perancangan pihak SPAD, khususnya persiapan menjelang Aidilfitri? Walaupun saya kira lama lagi, tapi perancangan itu mesti dibuat lebih awal agar tidak berlaku kelang kabut, huru-hara dan haru-biru menjelang Aidilfitri. Ada pertambahan permit dan sebagainya? Alhamdulillah lah, saya tengok semenjak kita ditubuhkan di dalam tiap-tiap kali ada hari raya ni, oleh kerana kita cepat mengeluarkan kita mengeluarkan izin atau kebenaran untuk LPS ataupun lesen permohonan sementara kan, maka dia tidak menimbulkan masalah. Bas cukup, LPS itu banyak mengisi lakuna, apa-apa gapnya, jurangnya yang ada akan terisi. Dan dengan itu dia tak menimbulkan masalah. Macam tahun lepas kita keluarkan 2,000 lebih lesen, dia tidak menimbulkan apa-apa masalah daripada segi jumlah
bas yang boleh digunakan. Hanya tahun ni nampak heboh sikit kan. Tahun ni heboh sikit pasal pihak Persatuan ni. Itu pun saya nak tanya nak cakap terus. Pasal apa? Pihak Persatuan mengaitkan masa-masa kita nak sambut raya ni dengan mereka punya permohonan untuk menaikkan tambang. Tambang mereka anggap. Apa pendirian SPD dalam tuntutan mereka? Saya fikir tuntutan mereka mungkin ada dia punya sebabnya dan perlu kita berikan perhatian. Tapi untuk membuat permintaan itu dan kaitkan dengan jualan tiket untuk hari raya ni balik kampung, saya fikir tak tepat lah. Dan kita telah berjumpa dengan mereka. Itu saya kata perjumpaan, dialog ni baik kita berjumpa dengan mereka dan kita katakan permohonan tu tak dapat kita timbangkan buat masa ni. Tapi kita tahu keperluan untuk hari raya pada tiap-tiap tahun, kita benarkan surcharge 10% untuk mereka yang dapat LPS. Dia boleh charge 10% lebih daripada tambang biasa yang tapi bagi yang dapat LPS yang ada LPS lah, yang ada LPS. Dan lepas tu kita kata okey, tahun ni kita buat perbezaan sikit, 30% tu untuk tambang selamanya, biar kita kaji dulu dan lepas raya ni baru kita tengok supaya dia tak menyusahkan orang ramai. So sebab itu kita kata kita benarkan daripada mula Ramadan sampai sebulan Ramadan, sebulan hari raya. Jadi dia habis raya pun kita ada masa lagi untuk ini, untuk kita balik kampung. Dulu kita bagi 7 atau 8 hari selepas Syawal kan baru boleh ni. Ini sekarang kita bagi 1 month. 1 month in Ramadan, 1 month in Syawal. And they can start selling it from, InsyaAllah tomorrow I will be, saya fikir tomorrow saya akan lancarkan jualan tiket. Jadi macam-macam saya ni. Untuk kita pergi jual tiket, untuk menunjukkan. Dia paling banyak sekali permohonan, permintaan ni. Ini daripada, daripada Kelantan. Pantai Timur. Pantai Timur punya passengers LPS yang paling banyak. Pasal orang Pantai Timur ni di balik kampung menggunakan pengangkutan awam darat ni paling banyak sekali. Dan kita seoptimum yang mungkin. Jadi kita laluan Pantai Timur ni kita berikan tumpuan yang khusus, yang khas. InsyaAllah saya harap dia tak akan menimbulkan apa-apa masalah. Setakat ini belum ada kenaikan harga tiket. Setakat ini tak patut ada kenaikan harga tiket. Mereka hanya boleh menjual tiket untuk hari raya dengan 10% lebih tu. Harga tiket biasa dia tak boleh. Kalau ada sesiapa yang buat perkara macam tu, dia jual tiket tambah. Dan saya nak ingatkan, jangan beli pada ulat. Tiket ni jangan beli pada ulat, jangan beli daripada ejen-ejen. Yang terbaiknya kita ikut jalan sah. Apa-apa pun kita buat ikut jalan sah, insya-Allah dia tidak akan menimbulkan masalah pada kita. Saya ada soalan tentang ulat tiket sekejap lagi, Tan Sri. Tapi sebelum pergi pada soalan itu, bila timbul persoalan untuk naikkan harga, apa jua sebab sekalipun, ramai pengguna di kalangan masyarakat awam memberikan komplain bahawa ianya tidak kompatibel dengan servis yang dia adakan. Aircon tak berfungsi, kerusi pun rosak, apa lagi keadaan bas mati tengah jalan, tayar botak. Bagaimana kita nak mengingatkan agar pengusaha bas itu melihat ini sebagai sesuatu kewajipan, bukan sekadar mendapatkan keuntungan? Sebab itu saya pandang bahawa semua ni adalah kita punya sikap dan tanggungjawab kita, mind shift kita. Tapi kalau kita tengok untuk raya ni, selalunya basnya okey. Pasal dia bas persiaran atau bas ekspres. Dan kita bas kilang pun, bas sekolah yang nak kita berikan LPS untuk tujuan ni, mesti bas yang umurnya rendah daripada, saya kirakan dalam 10 tahun ke bawah lah yang paling terbaiknya, dan dia mempunyai aircon. Jadi tapi yang problem yang Amin sebutkan tadi ialah berkenaan masalah bas henti-henti. Bas henti-henti, yes. Memang banyak bas buruk-buruk dan banyak masalah terberhenti di jalan. Selalunya untuk balik raya ni jarang sekali. Tapi ada. Terjadi. Tapi terjadi akan ada bas backup untuk mereka mengambil. Jadi insya-Allah kita akan terus naikkan taraf dan kualiti kita punya perkhidmatan
supaya dia memberikan kepuasan kepada orang ramai. Yang pentingnya ialah dua-dua pihak. Orang ramai nak naik tapi dia nak selesa, mesra dia, sedap dia naik, dan pemandu pengusaha bas hendak membuat keuntungan, meraih keuntungan. Okey, tapi biarlah dia memberikan perkhidmatan yang terbaik. Ada satu lagi perkhidmatan yang cukup popular sekarang, Tan Sri, iaitu perkhidmatan sekarang jalan. Dia tunggu penumpang, dia kata kita jalan sekarang jalan sekarang, immediate perjalanan. Tetapi bila penumpang naik, tunggu sampai lebih sejam. Akhirnya bas baru jalan. Apa punya servis begini, Tan Sri? Saya banyak dapat komplain. Saya ada komplain daripada saya punya besan saya. Dia naik bas balik kampung ke Kedah. Dia kata bas ni begini, tapi dia dah lah lambat. Dia tak jalan mengikut time-nya. Lepas tu dia kata dia ekspres, tapi dia tak ekspres. Tapi malangnya orang tak suka buat laporan. Dia kalau orang buat laporan pada kita, insya-Allah kita akan mengambil tindakan. Pasal kita tak boleh kita tak boleh bertindak sewenangnya, dan kita tak memberi kebaikan untuk orang ramai. Maknanya para penonton, sekiranya anda berhadapan dengan apa jua masalah tentang perkhidmatan bas, kewajipan anda adalah membuat laporan kepada SPAD dengan merujuk website SPAD yang anda boleh Google bila masa sahaja. InsyaAllah memudahkan pihak berkuasa untuk melakukan tindakan. Baik, selepas ini saya ada menerima mesej daripada penonton yang mengatakan bahawa disebabkan ulat tiket ini, mereka diugut, malah ada yang hampir dipukul kerana tindakan yang melulu daripada pihak ulat tiket. Apakah tindakan pihak SPAD dan bagaimanakah penyelesaiannya? Selepas ini di Pentas Bicara, jangan ke mana-mana. Kembali ke Pentas Bicara, para penonton, kita membicarakan tentang pengangkutan awam, apa kata SPAD. Saya sebelum terus kepada Tan Sri, seorang penonton yang bertanya kepada saya secara direct, kata beliau, kami di kaunter proses SPAD di tingkat 2 Pudu Sentral sering menerima aduan dari publik tentang penipuan masalah tiket. Majoritinya dari pelancong luar negara, sangat memalukan, dan kami panjangkan ke bahagian penguatkuasa. Dan kata beliau, ulat-ulat tiket di sini muda-muda dan pemakaian mereka ala gangster, berkelompok, menyakitkan mata memandang. Mereka sangat ramai. Ada ulat yang standby sebelum pintu masuk bangunan Pudu lagi untuk treat customer sebelum mereka sampai ke kaunter sepatutnya. Dan mereka juga menerima aduan ada pegawai yang hampir dipukul kerana diugut disebabkan tindakan yang diambil ke atas ulat tiket. Baik, Tan Sri, bagaimana Tan Sri? Rakyat sedang mengadu, mereka rasa seolah-olah keselamatan mereka tergugat. Tan Sri. Terima kasih banyak, Amin. Saya fikir saya pun berasa sedih dan terkilan bila mendengar bahawa ada kumpulan yang macam ni yang mencemar, mencela nama baik negara kita. Dan bukan soal bas tu ke pengusaha bas, nama negara kita. Dan yang saya dapat laporan di Pudu Sentral ni, dia yang paling teruk sekali. Dan banyak kali kita punya penguatkuasa diancam dan dikepung dan dia ambil tindakan macam-macam. Tapi ini tidak akan kita tidak akan menyerah kalah. Pasal kita ada tugas, amanah, tanggungjawab. InsyaAllah kita akan terus mengambil penguatkuasaan, menjalankan penguatkuasaan. Dan saya fikir jangan cubalah untuk menakut-nakutkan pegawai kita. Kita hendak memberikan perkhidmatan yang baik, nama baik kepada negara kita. Dan pengusaha mesti bekerjasama. Jangan bekerjasama dengan ulat. Jangan dia jual tiket melalui ulat kerana dia ingat lebih mudah, atau dia hendak melanggar peraturan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan. Kita memandang seriuslah terhadap perkara-perkara macam ini, dan kita akan terus menjalankan tugas walaupun kita diancam. Ini tidak akan menyebabkan kita jadi gentar atau kita menyerah kalah. Tidak, insya-Allah. Dan kalau saya harap ada lebih banyak orang kita, rakyat kita yang macam memberitahu saudara Amin tadi berkenaan masalah-masalah sebenar yang mereka hadapi, dan kita akan terus bersama dengan agensi lain. Sekarang kita bekerjasama cukup rapat dengan kita punya DBKL, dengan polis, dengan JPG. Jadi dengan adanya
rangkaian kerjasama yang begitu, kita dapat lebih berkesan lagi untuk melaksanakan tugas kita. Kalau SPAD aja tak boleh. Tapi biar orang ramai terus membuat tekanan, membuat apa tu komplain dia. Ada komplain bagi tahu. Dia berhak untuk membuat komplain. Dan kita patut memantau dan mengambil tindakan. Dan kita baru saja tadi bercakap soal mentality, soal world class mentality. Macam mana kita nak compete dengan dunia luar kalau inilah cara budaya setengah sebilangan kecil rakyat mencemangkan negara. Ada penonton juga dia kata pengalaman saya ke negara Filipina hebat katanya. Semua perkhidmatan bas ada wifi free sepanjang perjalanan dan tiada masalah untuk tidak online semasa travel. Pengangkutan awam nombor 1 dari motor roda 3 semua dia sebut, dan dia kata kalaulah ia dapat dilaksanakan di negara kita. Kalaulah. Bagaimana Tan Sri nak menjawab persoalan itu? Saya fikir kita sentiasa membandingkan kita punya negara atau bandar-bandar kita dengan bandar-bandar lain, lebih-lebih lagi di ASEAN kan. Saya fikir kita punya dah tiba tahap kemajuan di mana kemajuan kita dan peningkatan taraf hidup kita begitu cepat, dan kita punya kereta yang berdaftar vehicle registration in the country dalam negara kita about 500,000 setahun. Is the highest in ASEAN. So kita bila nak bandingkan, kita ada fakta-fakta yang boleh kita bandingkan, yang ada fakta, tapi kita nak ikut mana negara-negara dia punya kita nak ambil contoh. Contoh dia yang elok, kita nak turut belajar daripada contoh dan pengalaman tempat-tempat lain. Dan saya fikir kalau wifi ni dekat kita punya LRT ada wifi, rapid bus pun ada wifi, Go KL pun ada wifi. So orang kita ni jangan pergi kat luar negeri aja. naik pengangkutan awam, kita kena cuba-cuba juga naik ni. Saya nak pengangkutan awam ni, kalau kita nak jadikan mod pilihan rakyat kan untuk travel. Pilihan rakyat bukan pilihan raya. Bukan pilihan rakyat. Pilihan rakyat. Dia punya yang pentingnya ialah semua yang nak bercakap berkenaan pengangkutan awam ni mesti tahu dan berpengalaman naik pengangkutan awam. Jadi bila kita cakap sedap, kita tahu, dia pun dah merasai bagaimana pengalaman-pengalamannya. Sebab tu saya cuba semua. Ada penonton tanya, menarik ingin bertanya, adakah Tan Sri juga pernah merasa pengangkutan awam? Saya kalau kecil-kecil, saya pengangkutan awam adalah cara saya pergi sekolah, cara saya pergi tempat satu tempat. Bas sekolah dulu popular. Dan jadi saya daripada kecil dah memang biasa dengan bas sekolah atau bas kaki lah, jalan kaki. Pergi sekolah. Dan jadi sekarang saya nak naik teksi, sama ada dalam negara kita atau di negara luar. Dan saya baru ini pergi, saya tengok sistem pengangkutan. Saya pergi Geneva, saya pergi London, saya pergi Paris. Saya pergi yang terbaik daripada segi sistem pengangkutan awam daratnya yang mempunyai seamless untuk kita bergerak, yang tidak mempunyai sangkut-sangkut. Yang terbaik sekali adalah di Geneva. Tapi mahal, tapi dia semua satu tiket boleh bergerak, ada saling hubung kaitnya begitu mudah. Kalau untuk teksi, saya fikir yang terbaiknya adalah London. Kalau Paris ni susah. Melainkan kita boleh bercakap bahasa Perancis, ketidak dia tak very helpful. Jadi saya kita bandingkan tempat-tempat. Jadi saya fikir kita pun perlu terbuka lah kalau nak jadi one of the best. Lead 20, we want to be one of the top 20 livable cities in the world. Ini bukan dari segi on the right track. Adakah kita we are on the right track, but it cannot be just simply physical. Dia mesti juga mentally, spiritually, kita mesti membuat persediaan diri kita untuk bersikap tu. Tak pakai ulat, tak menipu, tak menyusahkan, tak nak pakai meter, tak ikut peraturan dan undang-undang. Ini semua kita kena berubah lah. Ada lagi, bila Tan Sri menyebut soal taksi, saya sempat bersembang dengan beberapa pemandu taksi sebelum bersiaran untuk hari ini. Antara bual kami adalah berhubung permit taksi diserahkan terus kepada pemandu taksi. Sebelum pilihan raya hari itu diserahkan 1,000 permit pada taksi, dan difahamkan 500 dah siap-siap ada orang, dan baki lagi 500 diserahkan pada orang yang baru nak mohon. Adakah itu benar-benar berlaku? Itu persoalan yang dibangkitkan.
Dia bila ada ni, ini soal dimainkan oleh pihak tertentu. Sebenarnya dalam negara kita, kalau kita tengok di Lembah Kelang ni, dia milik persendirian taksi ni dekat 40%. 60% dia pengusaha. Kalau di seluruh negara, kita akan lihat bahawa pemilik syarikat ni hanya 51%, 49% pemilik individu. Oh. So it's not any. Dan kita juga kaji, sebenarnya yang syarikat tu punya pun asalnya individu. Individu pergi jual. Jadi kita kena, itu yang bila saya cakap banyak anjakan paradigma. Banyak kereta yang kita bagi ni ialah kita memperkenalkan Perdana Menteri kita nak ialah taksi satu Malaysia. Dan kita nak taksi yang mempunyai orang tengok pun elok. Kita pakai Exora dan warnanya pun kita pilih dah satu warna. Kita serahkan 500 dulu. Dia 1,000 aja yang bagi tu. Untuk 1,000 aja. Special pun ni. 1,000 tu permohonannya 12,000. Jadi penilaian penilaiannya kita kena terpaksa buat. Penilaiannya sekurang-kurangnya orang ni mesti ada pengalaman pemajakan selama 5 tahun. Track record. Dia mesti ada track record. Kalau dia baru punya permohonan, tak boleh lagi. Pasal dah terlampau banyak taksi dalam negara kita yang berasaskan bekalan, bukan berasaskan permintaan. Ini menimbulkan masalah. Sebab itu, dan kita pula bila kita nak keluarkan taksi ni, kita harap dah dapat ke atas jalan. Yang amat berhormat Perdana Menteri bersetuju untuk diserahkan juga yang balance bakinya. Tapi bila kita beri untuk kita kita tengok betul-betul siapa yang layak, dia mengambil masa. Lepas tu lagi satu, nak pergi beli taksi Exora ni, kita bukan boleh pergi kedai kata saya nak Exora ni. Memang ada kat situ modelnya, tapi belum dapat terus. Dia kena manufacture dulu. Dia akan mengambil masa untuk manufacture, untuk sedia. So ini mengambil masa. Saya dah minta kalau boleh, bila kita buat pelancaran yang Perdana Menteri dapat buat pelancaran yang untuk melancarkan taksi ni, dah ada sekurang-kurangnya berapa 200 ke apa untuk kita lihat ini muka baru, wajah baru, in physical. Baru orang rasa yakin kan. Kita cakap aja, orang kata ni cakap aja ni. Untuk itu psikologi penting. Dia penting. Orang bukan cakap aja, orang rasa betul apa yang kita cakap. Itu penting sekali. Baik, daripada taksi kita pergi pada sesuatu yang lebih besar lagi, iaitu baru-baru ni Ketua Pegawai Eksekutif MRT telah mengumumkan bahawa pihaknya sedang menyediakan kertas cadangan pembangunan MRT bagi jajaran kedua dan jajaran ketiga bagi penilaian kerajaan, dan selewatnya kita bakal mengetahui keputusannya pada hujung tahun ini. Dengan pembinaan jajaran pertama yang giat berjalan, boleh Tan Sri ceritakan lebih lanjut tentang cadangan daripada Ketua Pegawai Eksekutif MRT ini? Dia sebenarnya apa-apa cadangan untuk laluan dan kelulusan laluan semuanya dibuat oleh SPAD. Dan kita dah pun habis kajian untuk jajaran 2 dan jajaran 3. Itu kita dah habis dah. SPAD dah habis. Kalau tak keberatan, apa hasil kajian tersebut? Kita akan serahkan kepada kerajaan, dan bila kerajaan buat keputusan baru boleh kita umumkan. Biasanya ambil tempoh berapa lama, Tan Sri? Kita buat kajian tu, dia mengambil bila mula aja pembinaan MRT 1, kita dah buat kajian, kerajaan suruh kita buat kajian untuk 2 dan 3. Pasal kita tak nak habis MRT 1 baru kita bina MRT 2 dan MRT 3. Tak boleh. Pasal dia akan melibatkan banyak masalah nanti kemudian hari. Sebab itu kita dah luluskan supaya dia ada saling kait dia di antara satu line ke line yang lain. Satu sekarang kita buat daripada Sungai Buloh ke Kajang kan. Dan lagi satu pula dia akan cross. Dia akan cross. Lepas tu lagi satu circle line. Dan kita tak boleh bercakap bila ni semua sampai kerajaan dah luluskan. Bila kerajaan dah luluskan, kita akan serahkan kepada pihak yang kerajaan memutuskan untuk melaksana projek MRT 2 dan 3 supaya dia mempunyai
penyelarasan dengan MRT 1. Saya. Dan apabila bercakap soal pengangkutan ini, pengangkutan awam ini, dia ada juga kaitan dengan LRT, dan LRT ada kaitan juga dengan tempat letak kereta. Bagaimana kita menggalakkan rakyat untuk menaiki LRT, tetapi untuk mereka meletakkan kereta itu tidak ada kemudahan yang mencukupi. Usaha pihak SPAD agar dapat menampung bagaimana begitu ramai rakyat yang nak meletak kereta tetapi tidak ada ruang secukupnya. Ini adalah satu masalah yang kita berikan tumpuan. Baru-baru ini LRT pihak Pasarana telah membina Park and Ride, Park and Ride di Gombak, dan dia akan bina satu lagi di Ampang supaya untuk extension dengan Ampang lain. Kita faham bahawa dia dan nak tentukan orang menggunakan LRT, dia tak bawa kereta dia masuk ke bandar, dia mesti ada tempat dia nak tinggalkan kereta dia dengan selamat, dengan harga yang berpatutan. Jadi kita akan tengok di tiap-tiap kawasan sekarang banyak tertumpu kepada kawasan LRT. Dan LRT Pasarana sendiri melalui peruntukan dia sendiri, dia membina dan mengenakan bayaran. Jadi kalau ada tempat-tempat ini, kita galakkan juga kalau ada pihak swasta misalnya nak bina dekat stesen-stesen kan, di mana orang boleh ni, untuk menambah dan mempercepatkan pembinaan Park and Ride ni kan. So Park and Ride ini is mustahak. Kalau tak ada tu, dia akan menimbulkan masalah. Tak ada tempat kereta, dia akan menimbulkan masalah. Sebab tu kita nak memperluaskan kegunaannya. Setakat ini di Gombak dan sedang dibina di Ampang. Kalau untuk tempat-tempat lain masih lagi dikaji? Ada dalam kajian kita, dan mencari tanah. Tanah is salah satu perkara yang masalah. Baik, para penonton yang saya hormati sekalian, kita banyak berbicara soal LRT, tentang bas, tentang taksi, tentang kemudahan pengangkutan awam. Bagaimana pula apabila rakyat ada yang bertanya, bagaimana pula dengan Sabah dan Sarawak? Kita tunggu selepas ini di Pentas Bicara. Jangan ke mana-mana. Kembali ke Pentas Bicara. Saya sedang membacakan luahan rakyat. Muhammad Edwani Awam Bukhari tanya beliau, kenapa apabila pihak SPAD bercakap isu pengangkutan Sabah dan Sarawak seolah-olah tiada dalam perancangan, balik-balik LRT, bas ekspres dan taksi, semuanya relevan di Semenanjung sahaja. Komen Tan Sri. Terima kasih. Baik, Saudara Amin, sebelum saya komen tu, saya nak betulkan nombor yang tadi berkenaan nombor aduan tu. Yang saya saya fikir perlu. Betul juga, nanti dah marah saya LPKP tak dapat. Nombor yang tak betul, LPKP tak dapat, dia salahkan kita lagi. Dia nombor sebenarnya 1 sengkang 800 sengkang 88 sengkang 7723 dalam braket dia SPAD. Jadi dia boleh buat aduan apa saja untuk memberitahu kita masalah yang dia hadapi, dan kita akan mengambil tindakan, insya-Allah. Itu sebagaimana yang ada di atas tentera tu. Ada tentera di kaca televisyen. Berkenaan dengan Sabah dan Sarawak, dia bukan kita lupa Sabah dan Sarawak ni. Kita sentiasa tahu bahawa kita adalah sebahagian daripada negara yang dipanggil Malaysia. Tapi undang-undang yang diluluskan di Parlimen memberikan kita bidang kuasa hanya setakat Semenanjung buat masa ini, dan kemudiannya insya-Allah untuk Sabah dan Sarawak. Maknanya di Sabah Sarawak bukan SPAD. Dia tak bawah SPAD, dia bawah LPKP negeri masing-masing. Dia bawah bidang kuasa negeri. Bawah kuasa negeri di LPKP di peringkat negeri, dan dia bertanggungjawab juga terus kepada Jabatan Perdana Menteri. Tapi kita mempunyai salinan hubung kait yang baik dengan LPKP Sabah dan Sarawak. Bila kerajaan memberikan misalnya tayar, trim, bawah trim, bila kerajaan memberikan dana untuk bas TNT, semua kita juga bagi pada Sabah Sarawak. Kita tidak meninggalkan Sabah dan Sarawak. Dan baru-baru ini kita telah membuat keputusan untuk kerajaan bersetuju untuk ditubuhkan technical committee di
tiap-tiap peringkat negeri supaya SPAD menjadi sekretariatnya, UPEN di negeri masing-masing menjadi pengurusinya untuk merangkumi perancangan di peringkat negeri, dan dengan pelan induk pengangkutan awam darat ada penyelarasannya, ada integrasinya. Jadi kita dah tubuhkan itu, dan kita juga akan tubuhkan di Sabah dan Sarawak. Jadi berita baik untuk rakyat kita akan ada di Sabah Sarawak, dan kita akan bekerjasama dengan Sabah Sarawak. Kita dah jumpa kerajaan negeri, kita jumpa ketua-ketua menteri dan memberitahu kita punya niat, dan insya-Allah bila UTC kan dibuka di di Sabah ke Sarawak, kita juga akan membuka pejabat supaya senang mudah untuk rakyat di Sabah Sarawak juga berhubung, dan kalau ada apa-apa masalah yang dapat kita sama-sama selesaikan, kita cari cara untuk kita bekerjasama bagi faedah bersama. Kita akan melaksanakan apa yang sini, tapi dia ada tahap, dia ada orang kata fasa dia. InsyaAllah mengikut fasa Sabah dan Sarawak. Kita takkan lupa Sabah dan Sarawak juga adalah sebahagian daripada Malaysia yang penting dan utama pada kita. Dan bagaimana pula dengan wilayah Persekutuan Labuan, Tan Sri? Dia termasuk lah, pasal dia macam Labuan, kita akan tumpukan kepada perancangan berkenaan bas. Di sana bas adalah mustahak. Ada tempat-tempat bas mustahak. Macam Kuala Lumpur dia dah tiba ke tahap pula, bukan aja kita perlu pada komuter, intercity, LRT, MRT, monorail, tapi kita juga akan memperkenalkan BRT, bus rapid transit, iaitu bas yang macam kereta api dengan dedicated lane. Mana kita memang dah bergerak ke ini. Dan jangka berapa tahun untuk ke arah itu, Tan Sri? Saya berharap kalau kita tiba 2020 ni dah selesai dah. Semua dah elok, dan saya tengok LRT punya extension pun dia akan ready dekat tak lama dalam 2-3 tahun lagi dia akan siap. Ampang dan Kelana Giant punya extension, dan MRT pertama akan decommission pada 2017. Jadi by 2020, di mana kita patut negara maju, kita punya urban transport system transformasi untuk urban transport sistem di dalam negara kita telah berjaya. Lepas tu kita kena tengok pula macam high speed, hubungan melalui pantai timur, tempat-tempat yang masih lagi tidak dihubungkan. Kerana kita menganggap bahawa rail ini adalah penggerak kepada pembangunan. Ya, betul. Dia penggerak kepada pembangunan, dan rail mula juga tak boleh kita lihat sebagai sesuatu yang tidak penting. Dia menjadi penting. Kita perlu kepada pembangunan rail untuk membangunkan, dan kita minta dengan adanya kita membuat technical committee ni yang ditubuhkan, supaya pembangunan di peringkat negeri-negeri, di peringkat kawasan, tidak hanya menjadi pembangunan, tapi pembangunan yang merancang juga terhadap kegunaan pengangkutan awam. Tidak kita tengok taman-taman baru ni, nak pergi daripada satu rumah ke satu rumah kepada satu tempat ke kawasan lain, tak ada pengangkutan awam. Jadi insya-Allah dengan adanya ni semua, kita akan dapat melakukannya dengan berjaya, insya-Allah. Dan Tan Sri, bercakap soal menggalakkan rakyat agar menggunakan pengangkutan awam. Saya masa zaman universiti dulu, saya di antara pelajar yang paling banyak menggunakan konsesi untuk menaiki kereta api, bagi balik ke kampung, dan sebab apa dapat diskaun 50%. Adakah itu masih lagi ada untuk para pelajar agar menggalakkan mereka memperbanyakkan lagi, menggalakkan mereka untuk menggunakan pengangkutan awam untuk balik ke kampung? Masih ada lagi. Dia untuk para pelajar ada, untuk warga emas ada. Jadi kita patut menggunakan sepenuhnya. Lagipun saya berjumpa banyak dengan generasi muda ataupun generasi Y. Generasi Y ini adalah penyokong kuat kita kepada sistem pengangkutan awam. Yang dia cakap, dia nak supaya dia selesa, dia affordable, menasabah dia punya harga, dan dia mesra kepada pengguna, penumpang. Jadi saya fikir masa depan untuk ini, kita tidak akan buat kesilapan bila kita mengadakan pengangkutan awam darat yang baik. Kita akan dapat permintaan dan penggunaan yang amat memuaskan. Ya, dan seperti mana apa yang ditekankan oleh Perdana Menteri bahawa rakyat diutamakan, di mana ada penonton bertanya, mengapa apabila jalan sesak, bina lebuh raya, wujudkan toda lebuh raya pula sesak? Apa jadi fungsinya? Cepat cemas soalannya.
Soalannya bagus. Pasal sekarang dalam kajian terkini yang dibuat oleh pakar-pakar dalam bidang pengangkutan, dia kata tiba pada satu tahap untuk menampung kesesakan jalan raya, kita tidak lagi boleh membina jalan raya. Ya. Sebab itu perlu kepada sistem pengangkutan awam yang berbeza. Sebab itu kita tengok banyak negara sekarang pakai, ada yang kalau kawasan pelancongan pakai monorail, kita sekarang tengok LRT, tram juga menjadi BRT. Tapi ini mesti ada adunan yang berbagai-bagai. Baru kita dapat berjalan. Benalah macam mana banyak, dia akan ada kesesakan. Melainkan kita ada satu polisi yang menyekat penjualan kereta. Dan itu akan ini. Dan kita juga berharap dengan kita akan membuat sistem laluan kargo, angkutan punya. Dia orang akan kurang menggunakan lori untuk masuk ke bandar atau membawa barang daripada satu negeri ke satu negeri. Kita akan juga rail punya freight kargo punya ni adalah satu bidang yang belum digunakan sepenuhnya. Logistik bisnes ni, dia punya size is very big. Dia punya size dalam kajian menunjukkan dalam 120 bilion ringgit setahun tu. Dia punya potensi untuk kita sepenuhnya merealisasikan. Dan bila Tan Sri ada menyebut soal lori tadi, ada penonton juga bertanya bahawa mengapa ada lori yang boleh memandu dengan cukup berbahaya, malah mereka memandu pada masa sesuka hati mereka, sedangkan lori yang dibawa, saya difahamkan ada waktu-waktu yang tertentu. Kalau ada, apa yang perlu dibuat, termasuk laluan tertentu? Dia lori ini tak boleh masuk bandar daripada masa yang tertentu. Saya fikir dia boleh masuk dalam bandar hanya lepas pukul 9 ke. Baru boleh masuk ke dalam bandar. Dan dia juga mesti ikut, kalau ada lane lebih daripada satu tu, dia kena ikut lane yang paling slow. Jangan dia pula nak jadi kereta racing. Pasal saya selalu menggunakan jalan raya, termasuk highway. Jadi saya tengok kadang dia orang ni gunakan third lane, second lane untuk potong-memotong, membaik. Sebab itu kita sudah mengadakan untuk bas, untuk pemandu lori, kita mengadakan kursus latihan keselamatan. Dan sekarang kita berikan tumpuan kepada perkara-perkara keselamatan. Ini kita bekerjasama dengan dengan JPJ juga, kita bekerjasama dengan polis, kita bekerjasama dengan MyROS. Saya minta MyROS mengkaji dengan soal-soal keselamatan, macam pada lori berkenaan ABS. Banyak kenderaan kita yang tak ada ABS. ABS ni ada fungsi yang baik untuk keselamatan. Kalau kita tengok berkenaan lori ni, dia punya axle-nya macam mana, dia punya itu macam-macam. Kadang-kadang tengah bawa tu tayar boleh tercabut. Itu dan dia ganggu habis satu highway. Itu kita ni tiba ke tahap dengan alhamdulillah kerajaan telah menubuhkan ini. Kita bergerak daripada satu tahap ke satu tahap, satu peringkat untuk kita terus membawa kebaikan untuk menambah mutu pengangkutan, dan juga kita di masa yang sama dia supaya kita juga berubah kepada masing-masing tahu tanggungjawab. Jangan fikir diri sendiri. Fikirkan other road users, orang lain yang menggunakan jalan raya, keselamatan mereka, kebaikan mereka. Dan insya-Allah kalau ada semua sepakat untuk buat kebaikan, saya fikir kita akan mencapai apa yang dihasratkan untuk menjadi negara maju yang baik. Dan kita alhamdulillah, Malaysia merupakan sebuah negara yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Justru apa jua yang dilaksanakan oleh kerajaan, oleh agensi-agensi kerajaan mesti kompatibel dengan dasar negara. Ada penonton juga yang memberi sedikit keluhan, luahan mereka bagaimana ada bas yang terlalu nak cepat sampai ke destinasi, sampaikan tidak membenarkan ataupun tidak memberi masa kepada penumpang menunaikan solat sewaktu dalam perjalanan. Mungkin ini kes terpinggir, tetapi saya kira ini satu kes yang kita tak boleh pandang remeh walaupun ia hanya satu kes yang kecil. Pasal agama ni adalah tuntutan. Dia ada dua hubungan. Satu hubungan kita dengan Allah, tanggungjawab kita dengan Allah. Lagi satu hubungan kita sesama manusia. Dan agama Islam ni adalah satu agama yang betul-betul tidak menyusahkan. Tuhan tidak menjadikan agama itu untuk menyusahkan. Jadi kalau kita dalam travelling tu, kita boleh jamak,
kasar. Saya. Jadi kita kena inilah, kalau dia ada masanya, tapi jangan pula dia nak tiba ke tempat dia, bas ni, dia jalan laju sehingga menjejas keselamatan. Dia selalunya, yang saya tahulah, bas-bas ekspres ni atau bas pelancong, dia ada tempat hentian dia. Saya. Masa tempat hentian dia, selalu saya tengok dia orang pergi sembayang dekat stesen minyak atau hentian-hentian sebelah, hentian-hentian yang ada R&R tu pun ada tempat sembayang. Jadi Malaysia ni alhamdulillah lah, agama Islam, agama persekutuan. Negeri ni adalah negeri Islam. It's a Muslim country. Apa pun orang kata, kita memang Muslim country. Majoriti rakyatnya ni Islam, dan banyak perkara dalam perlembagaan menggambarkan keadaan sedemikian. Jadi oleh itu banyak kemudahan kita berikan. Jadi kita pun tak boleh katakan alasan bas ni. Saya fikir, macam I'm a traveller, I think it's easy for us. Lebih mudah untuk kita. Kalau dia berhenti kat R&R, kita insya-Allah kita boleh sembahyang. Adakah SPAD menyediakan satu bentuk SOP ataupun Standard Operational Procedure kepada pemandu-pemandu bas, kepada pengusaha-pengusaha bas, supaya mereka tahu ini prinsip, ini dasar. Macam mana keadaan sekalipun, macam mana susah atau senang, aman atau darurat, kaya atau miskin, solat tak boleh dipinggirkan. Kena bagi ruang kepada penumpang. Kita akan terus menekankan kepada perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang perlu dipatuhi dan tidak diketepikan. Kita buat macam-macam buku dan macam-macam peraturan yang kita keluarkan. InsyaAllah ini akan kita terus memberikan ingatan kepada semua pihak supaya kita jangan menafikan hak dan tanggungjawab seorang Islam untuk mengerjakan ibadat. Dan ada tak sebarang hukuman ke bagi pihak SPAD, bagi mereka yang enggan patuh pada apa-apa dasar kalau SPAD? kita punya peraturan yang telah kita gazetkan atau mana-mana surat keliling yang kita keluarkan, mana-mana pihak yang tidak mengambil tindakan dan tidak patuh, kita boleh kenakan macam-macam tindakan bergantung kepada kesalahan yang dilakukan. InsyaAllah kita akan mengambil tindakan. Baik Tan Sri, untuk akhirnya Tan Sri, kesimpulan Datuk Sri Tan Sri kepada para penonton, khususnya penonton nak tahu jaminan agar harga tiket tidak terlalu mahal, dan itulah harapan Marhain di luar sana. Tan Sri, kita pandanglah bahawa SPAD ni bukan penyusah, tapi sebagai pemudah cara. SPAD kalau ada apa-apa masalah mereka hadapi, bagi tahu dengan kita. Kita dah memberikan arahan-arahan, nak tengok arahan itu dipatuhi, bagi tahu dengan kita sama ada ia dipatuhi atau tidak. Dan saya ingin ingatkan dan ingin sampaikan supaya kita, Ramadan ni dah dekat kan, nak sampai, kita tunaikanlah kita punya tanggungjawab dalam mengerjakan ibadat Ramadan yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik, yang lebih berdisiplin, yang dapat mengatasi kita punya sifat ada dua, haiwan dan manusia, supaya kita jadi manusia yang betul-betul baik. Dan begitu juga bila kita nak travel ke, kita nak bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, kita tentukan, kita pandu dengan selamat, fikir hal orang lain. Dan raya ni sambutlah hari raya dengan kegembiraan. Dia punya Syawalnya dengan kegembiraan, Ramadannya kegembiraan, supaya kita dapat menyumbangkan kepada kesejahteraan dan kebahagiaan negara kita. Itu dia para penonton, Tan Sri Datuk Sri Syed Hamid Jaafar Albar, pengurusi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD, yang berkongsi dan menjawab segala persoalan saya yang merupakan persoalan anda. InsyaAllah kita akan melihat rakyat Marhain akan terus terbela di bawah negara yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Dan sekali lagi, pihak pentas bicara mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tan Sri. Jazakallah Tan Sri. Terima kasih. Selamat bertugas Tan Sri. Terima kasih. All the best. InsyaAllah kami bersama Tan Sri. Terima kasih. Baik Tan Sri. Baik para penonton saya hormati sekalian, sebagai penutup, ayah kita merenung satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajak kita, tak kiralah kita merupakan pengguna atau pemandu, termasuklah pengusaha bas. Apa kata Nabi SAW? Innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan ayutqinah. Sesungguhnya Allah sangat menyukai seseorang itu, seorang hambanya, bila melakukan kerjanya, melakukan dengan penuh bersungguh-sungguh, dengan penuh kualiti. Jadi ayuh para penonton, kita bukan hanya memberikan komitmen 100%, tapi 200% untuk kebaikan orang lain. Terima kasih kerana menonton pentas bicara di malam ini. Terima kasih kepada anda semua. Sekian, terima kasih dapat saya Amin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.